Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan belajar tentang cara membina ayat. Okey, membina ayat ni kita akan bina ayat berdasarkan pada situasi ataupun gambar. Inilah contoh situasi ataupun gambar. Okey, terdapat teknik skop yang digunakan untuk membina ayat. Teknik ni merupakan teknik yang sangat senang dan mudah untuk membina ayat. Inilah yang cikgu maksudkan tadi. Okay, inilah teknik skop. Okay, kita akan tengok. Skop. S maksud dia subjek. K ialah kata kerja. O objek. Manakala P bermaksud penerangan. Okay, apa maksud subjek? Subjek ni merujuk kepada nama manusia ataupun siapa yang melakukan sesuatu dalam gambar tersebut. Okey, apa maksud kata kerja? Kata kerja ialah perlakuan. Okey, objek. Objek tu apakah bahan yang digunakan semasa melaksanakan sesuatu kerja ataupun aktiviti tersebut. Okey, penerangan ni lebih kepada penjelasan tentang apa aktiviti yang dilakukan oleh seseorang. Faham tak? Okey, sekarang kita akan meneliti gambar. Okey, ini sangat penting ya. Kamu kena meneliti gambar. Dan selepas meneliti gambar, kamu harus mencari kata kerja dan objek dahulu. Cuba tengok pada gambar ini. Berapa aktiviti yang kamu dapat cari? Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul, pandainya. Beri tepukan untuk diri sendiri. Inilah 5 aktiviti yang kamu dapat cari dalam gambar. Okay, seterusnya, apa tugas kita? Kita kena mencari kata kerja dengan objek. Kita akan tengok. Gambar pertama ataupun aktiviti pertama yang kita nampak tadi. Betul tak kata kerja membaca? Ada tak dalam gambar tu? Ada kan? Okay, yang kedua, bermain catur. Ada tak dalam gambar tu? Ya. Yang ketiga, menggunting kertas. Yang keempat, mencatat nota. Okay, yang kelima, berbincang tentang eksperimen sains. Okey, mari kita tengok betul tak kata kerja dan objek ni. Okey, ada menggunting di sini. Ada kata kerja menggunting di sini, membaca di sini, mencatat nota, bermain catur. Catur ialah chess Dan yang ni, kamu nampak tak ada 2 orang berbincang? Okey, sekarang murid-murid dah cari kata kerja dan objek kan? Tugasan seterusnya, kamu kena cari subjek. Subjek tu, kamu kena tengok siapa yang melaksanakan aktiviti. Okay, contoh, membaca buku. Siapa yang membaca buku di sini? Ada tak Ali membaca buku? Salah, sebab di sini murid perempuan. Kamu boleh guna nama perempuan ataupun kamu boleh guna nama budak perempuan itu ataupun kamu boleh guna seorang murid perempuan sedang. Okey, seorang murid perempuan sedang membaca buku cerita. Okey, penerangan. Penerangan ni ada teknik BAS PDDKET. Nampak tak di bawah ni? Nampak ni? Okey, apa maksud BAS PDDKET ni? Okay, B ialah bagi. U untuk. S supaya. P pada. D yang di pertama tu di. Yang di kedua tu dengan. Okay, ke. Memang K itu ke lah. Okay, T itu maksud dia tentang. Okay, inilah perkataan yang kamu boleh guna. Kamu boleh guna semasa kamu menerangkan situasi tersebut. Okay, kita tengok yang pertama.
membaca buku cerita di bilik darjah. Seorang murid perempuan sedang membaca buku cerita di bilik darjah. Tengok, pandainya kamu dah dapat bina ayat yang pertama. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, siapa yang bermain catur ni? Kita tengok. Kamu nampak tak? Dua orang murid lelaki sedang bermain catur. Penerangan dia dengan gembira. Okay, semasa kamu bermain, mestilah kamu berasa gembira kan? Itulah maksud dengan gembira. Dua orang murid lelaki sedang bermain catur dengan gembira. Pandainya murid saya dah dapat bina ayat kedua. Kita tengok yang ketiga. Kata kerja, menggunting kertas. Okay, kita tengok siapa yang menggunting kertas tu. Nampak tak di sini? Cuba namakan. Nama yang kamu suka lah. Cikgu pula namakan budak tu sebagai Azlina. Azlina sedang menggunting kertas. Okay, semasa menggunting kertas ni, kamu menggunakan apa? Jadi, kamu kenalah menggunting dengan berhati-hati. Sangat penting Okay, kita tengok yang keempat pula. Kata kerja, mencatat nota. Okay, kita tengok siapa yang mencatat nota di sini. Tengok, nampak tak budak yang berpakai cermin mata macam cikgu? Kita namakan dia sebagai, kamu boleh namakan atau kamu boleh guna seorang murid lelaki sedang. Okay, seorang murid lelaki sedang mencatat nota tentang subjek sejarah. Kamu semua dah mula untuk belajar subjek sejarah kan? Okay, subjek sejarah ni sangat penting. Kamu kena mencatat nota. Sebab sejarah merupakan satu subjek yang sangat penting. Tengok pandai dah bina 4 ayat ni. Tinggal 1 je. Sebab bina ayat kamu kena bina 5 ayat sahaja. Okay, kita tengok kata kerja. Tadi kita pilih berbincang tentang eksperimen sains. Kita tengok siapa yang berbincang tu. Nampak tak di sini? Ada 2 murid lelaki tu, mereka sedang berbincang. Okay, kita tengok. Cikgu gunakan subjek Ramu dan Ravi. Saja je sebab cikgu suka nama Ramu dengan Ravi ni. Ramu dengan Ravi sedang berbincang tentang eksperimen sains. Okey, di sini kita menggunakan penerangan sambil. Okay, mereka duduk di mana tu? Sambil duduk di atas bangku. Kamu semua tahu bangku kan? Ada beza Beza bangku dengan kerusi. Merupakan 2 benda yang berbeza. Okay, jadi senang tak teknik skop ni? Senang je. Okay, untuk pelbagai situasi. Untuk apa jenis situasi pun. Bilik darjah ke, situasi di kantin sekolah ke, situasi di taman permainan ke, kamu boleh menggunakan teknik skop ini. Faham tak? Tetapi jangan pula guna seorang murid perempuan untuk taman permainan. Kamu tak tahu dia murid ke tak. Kamu boleh guna seorang budak perempuan ataupun seorang budak lelaki. Ataupun untuk lebih senang kamu boleh guna nama Ramu dan Ravi ke, Azlina ke, Kim Ho ke, apa-apa sahaja. Okay, faham tak tentang teknik skop? Faham Okey. Terima kasih.